Calling TDMP gang. Okay, terima kasih kerana tengok video ini. Okay, malam ni kita suasana seram sedikit lah, sebab kita akan buat kisah seram tim-tim TDMP. Mungkin video ini akan ada banyak part-part kisah seram. Setiap ahli member kita orang akan buat, insya-Allah. Dan sebelum tu saya nak memperkenalkan tim kita orang daripada tim Diwan Nawi Production, iaitu anak syarikat daripada Suhan Movie yang Datuk Rosyamno lahirkan. Okey, hari ini saya Fahpro nak menginterview kita punya antara ahli kita, iaitu Mi Black. Okey, tanpa membuang masa, kita terus je lah kisah seram. Okey, Mi Black. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya Mi Black daripada tim Diwan Nawi Production. Okey, saya nak menceritakan pengalaman kisah seram saya. Agak-agaknya Mi Black banyak tak kisah seram yang Mi Black sendiri hadapi? Okey, buat setakat ni pengalaman saya tu ada dalam 3 kali saya pernah. Uish, 3 kali, 3 kisah kali, geng. 3 okay, kali korang pernah kena saya nantikan nampak. tengok video sampai habis, InsyaAllah. Okey, Mi Black, satu lagi kita nak terangkan yang kita punya channel multi language. Dalam Kelantan pun boleh, dalam bahasa Malaysia pun boleh. So Mi Black, apakah kisah pertama Mi Black dalam tim Diwan Nawi Production ni? Apakah kisah seram Mi Black yang Mi Black hadapi? Okey, kisah pertama saya. Okey, masa tu saya darjah 6. Darjah 6. Okey, masa tu darjah 6. Okey, masa tu adalah di sekolah tu dia buat apa Tandingan. Kau agak apa? Tambah kelas tambahan malam. Kelas tambahan malam. Okey, dia buat masa tu lepas isyak baru dia start tambah malam. Biasa malam lah kan biasa ni. Okey, jadi saya ni excited nak pergi awal. Lepas maghrib tu saya dah pergi. Saya dah pergi sekolah. Oh, okey. Sebabnya excited nak belajar. Sebelum azan maghrib Selepas azan maghrib. Selepas azan maghrib. Selepas azan maghrib saya dah pergi ke sekolah. Okey. Okey. Dalam perjalanan saya pergi tu, saya jalan. Sampai di sekolah tu, saya nak berlalu masuk ke kelas, nak tak buku lah. Okey. Melangkah nak masuk ke pintu masuk tu, saya dapati ada something berterbangan, berwarna putih. Lembaga warna putih. Lembaga putih berterbangan. Wish, Besar mana dia punya tu? nak kata ni nampak memang besar. Besar sangat. Memang besar. Uish. Lepas Time tu tu Mi Black dekat mana? Dalam bilik. Di sekolah. Di sekolah. Perjalanan atas dekat beranda lah, beranda sekolah. Saya sampai di sekolah lah. Masa tu nak letak buku dalam letak kelas. buku. Masa tu lah benda tu dia Tumpah. dia tebal, dia melekat dekat pokok. Ya. Pokok besar ke pokok kecil? Dia pokok biasa kan, setiap kelas tu dia ada pokok dia hias. Dia hias. Pokok bunga lah. Pokok yang tinggi-tinggi tu. Okey, faham. Dia melekat taman kecil lah dekat sekolah macam tu. Jadi masa tu saya rasa tak tahulah, memang terkejut lah itu. Lepas tu saya pun berlari. Saya terus pergi rumah member. Saya pun cerita dekat member. Itu pengalaman pertama saya. Time tu Mi Black umur berapa? Masa tu darjah 6. Darjah 6. Darjah 6. Biasa geng, darjah 6 ni cikgu biasa buat camp kadang-kadang kepimpinan. Dia orang buat malam. Standard malam tu. Dan kena kacau dekat sekolah tu biasa adalah benda normal sebenarnya di Malaysia ni. Tak apalah. Kita teruskan dengan kisah kedua pula. Macam mana Mi Black? Benda tu berlaku di mana? Okey, dan waktu dia. Kisah kedua tu. Masa tu saya kecil lagi.
Masa tu saya dalam darjah 5. Darjah 5. Okey, darjah 5. Ni okey, yang ni berlaku dekat area rumah saya sendiri. Okey, area rumah saya ni masa tu hanya dua butir rumah je ada situ. Lepas tu laluan rumah saya tu hanya motor je boleh lalu. Okey. Kereta tak boleh lalu sebab dikelilingi hutan saja. Okey, masa tu saya pergi waktu tu malam lah. Malam tu saya pergi Kedah dengan sepupu saya Dengan jalan kaki. jalan kaki. Okey, saya berjalan kaki pergi Kedah. Okey, lepas pergi Kedah tu, on the way balik, saya melalui jalan tu. Okey, sepupu saya duduk depan. Saya duduk belakang. Okey, masa saya duduk belakang tu, tiba-tiba saya terpandai ada satu tu orang panggil pusu. Busu. Pusu. Oh. Okey, situ tu saya nampak kelibat. Dia pakai serba putih. Jubah putih. Dia pakai jubah putih tapi kaki dia tak ada. Ush. Dia separuh badan Allah. dan dia gendong anak. Oh, biasanya orang panggil apa tu? Itu saya tak pasti. Lepas pada tu, lepas saya nampak benda tu, Mungkin Hatu Raya kot. Okey. Tapi tak tahulah. okey tu. Kalau korang tahu, komen di bawah. Okey, lepas saya nampak benda tu, saya demam seminggu. Allah. Seminggu saya tak bangun. Demam panas. Ish. Itulah pengalaman paling teruk sekali. Tapi betul lah kan. Biasa ramai saya dengar cerita-cerita kisah macam ni, kebanyakan yang jumpa real sebenarnya lepas tidur tu mostly akan confirm demam, paling kurang sehari confirm demam sebab kita punya badan terlalu terkejut tau. Okay, tak apa, agak seram juga yelah tu kan. Masa tu kita kecil lagi kan. Masa tu kecil lagi. Tak tahu lagi lah apa-apa lagi. masa kita dulu kan selalu banyak cerita hantu movie kan dekat Malaysia ni ditayangkan. So benda tu kadang-kadang Biasa macam makan biasalah kita tengok dalam movie ke apa nak, tapi ni reality kita. Betul. Reality depan mata kita. Betul kan? Apa yang kita nampak. Okey, tak apalah. Next kita akan pergi kepada part terakhir. Korang pasang telinga baik-baik. Kisah Mi Black kita ni. Okey, kisah yang terakhir ni, yang ni pun berlaku di rumah saya sendiri. Di mana tu? Kampung mana? Di kampung Cica, Kebakian. Cica Kebakian. Okey. Masa tu rumah saya ni, masa tu dia panggil apa? Ibu kuat lah. Okay. Ibu kuat. Jadi ada pokok besar tu dia tumbuh dekat Atas jalan kecil. atas bumbung ni, atas bumbung rumah. Atas bumbung. Ush. Masa macam mana rumah tu? Bumbung rumah ni ada pecah sikit. Oh. Okey. Dekat bilik saya tidur tu. Okey. Okey. Lama kelamaan tu. Okey, masa tu siang hari. Benda ni siang hari. Siang hari. Biasa malam hari. Ni siang hari. Okey, masa tu saya tengah bercakap telefon dengan member lah. Saya duduk baring atas katil. Okey, lepas saya sambil saya sembang telefon tu, saya terpandai lah dekat atas bumbung hak pecah tu lah. Okey, masa saya pandai bumbung tu, saya tengok ada satu kelibat rambut panjang, Ya. mata merah. Allah. Masa tu alah betapa kejutnya saya. Lepas tu reaction Reaction saya masa tu lepas saya pandai, saya tengok kelibat tu, badan saya jadi kaku, gila tu. jadi gerah. Tak boleh nak buat apa. Lepas tu Saya tak boleh nak buat apa. Saya panggil family saya pun tak dengar. Memang real. Hak ni memang betul-betul real. Tak ada reka cerita ke apa. Memang hak ni memang real. dia macam yang korang pernah, mesti semua orang pernah mimpi
korang nak panggil kawasan korang tu untuk kejutkan korang, tapi tak keluar. Korang mesti alami kan, dia pernah alami. Lebih kurang macam ni lah, tapi ni real life tau geng. Ni memang real, bukan tidur ke bukan apa. Ni real. Uish, memang gila. Memang kaku, betul-betul kaku. Macam kita ni seumpama kita diikat lah. Uish. Diikat. Ui, seram geng. Kalau aku ada dekat Mi Black tu, aku rasa aku confirm demam. Itulah pengalaman yang paling menakutkan. Oh, lepas tu masa on call tu, member Masa Rana, apa, tak dengar ke? diam. Senyap. Nak apa kita nak catch up pun tak boleh. Uish. Sebab kita dah macam terkaku tau dok. Oh, Bila kita terpandang benda tu dengan rambutnya panjang, matanya merah, kita jadi terkaku, betul-betul terkaku. Uish, Itulah. gila. Lepas tu, adakah member tanya lepas tu? Lepas ada tu, Sai. lepas ada tu Call. member pun ada tanya. Berapa senyap, apa senyap. Lepas Lepas ada, barulah kita cerita dia. Oh, uish, geng. Itulah apa pengalaman paling ngeri buat saya. Agak seram juga ya malam ni geng. Ini pun berdiri berdua rumah ni. Berderau kan? Berderau, Berderau gila lah. Okay. Apa-apa pun, next kita akan pergi kepada ahli yang seterusnya. Kalau korang rasa korang suka apa yang Mi Black ceritakan, mungkin korang boleh komen dekat bawah. Next video kita orang, korang nak tentang kisah apa? Sebab dalam YouTube channel ni kita orang akan buat khas dekat playlist kisah-kisah tim 3MP. Maksudnya apa-apa kisah sedih, kisah seram ke, kita orang buat collection dekat situ. So korang boleh tengok dekat situ. So rasanya setakat ni dulu. Next kita akan sambung dekat part seterusnya, kisah seram tim Diwanawi Production. Nantikan. Gerak dulu geng.